Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. والذي أنزل القرآن على خاتم الأنبياء والمرسلين فرفع به أقواما ووضع به آخرين فمن اتبع هداه كان من السعداء ومن أعرض عنه كان من الأشقياء صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim, ulama, seluruh barisan kepimpinan Masjid Kota Damansara, tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahul khairu manu'a. Illa al-musallin. Alladzina hum 'ala salatihim da'imun. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan sebentar tadi, ayat daripada surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij. Daripada ayat ke-19 sehingga ayat ke-30. Sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya teruskan lagi, sahabat-sahabat dengar tak suara saya? Kalau dengar cakap ya. Sebab saya pakai mic yang semalam dah masuk dalam washing machine. Kan? Mic ni okey ke? Boleh respon tak? Suara saya okey ke? Okey. Okey tak okey? Saudara Asri Ismail, cuba beritahu. Dengar suara saya? Tuan Rashidah Muhammad, dengar suara saya ya? Jelas dan clear Ustaz,
lan bono insya-Allah. Kalau dah jelas, kita pakat-pakat share kan insya-Allah. Pakat-pakat share. Sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat kepada suasana yang berlaku pada hari ini dengan perkara yang dipanggil kemurungan. Perkara yang dipanggil kemurungan. Ataupun kita panggil depression, ataupun kita panggil stres. Kita nak bincang tajuk yang cukup penting. Kita nak buat satu, kita kata macam mana kita nak overcome. Kita nak overcome depression. Sepanjang daripada during COVID-19 pandemic. Pada bulan yang lepas dalam kuliah subuh, kalau sahabat-sahabat masih ingat, saya telah kongsikan satu doa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dan doa ini telah dijadikan amalan dan wirid kepada kita sampai hari kiamat insya-Allah. Dan doa ini terdapat di dalam maksurat ataupun manzil. Tuan-tuan boleh beli dan dapatkan dekat online. Harga dia tak mahal. Kalau dulu RM1, RM1.50, RM2. Mungkinlah ni RM5. Mungkin. Yang mana Nabi mengajar kepada Abu Umamah Al-Bahili untuk keluar daripada belitan hutang, keresahan, kegusaran, kemurungan, kesedihan, kekecewaan. Nabi mengajar dengan sepotong doa yang kita bacakan pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ini ada 8 perkara diminta di situ. Dan hari ini kita nak sambung lagi. Dalam kajian-kajian yang dibuat, ada hari ini kita lihat kajian-kajian yang dilakukan pada hari ini membuktikan bahawa agama itu sangat penting dalam mengubat perkara-perkara yang dinamakan depression, tekanan, stres, kemurungan yang telah diakui oleh orang barat, orang bukan Islam. Kajian-kajian yang mereka letakkan sebagai religious psychotherapy. Religious psychotherapy ataupun kita kata rawatan psikoterapi agama. Maknanya agama diperlukan di situ walaupun mereka ini tidak percaya kepada agama. Mereka percaya dengan penyakit jiwa, penyakit mental yang boleh membawa kesan dalam kehidupan seseorang. Hujung tu mereka menggunakan bahan-bahan fizikal, ubat-ubat, medicine, dan bahan-bahan chemical mereka berikan pada pesakit dalam keadaan untuk mengurangkan depression. Tetapi pada hari ini mereka sudah menerima bahawa apa yang mereka sebutkan bahawa agama ini sangat penting. Dan antaranya iaitu mereka-mereka yang bernama saya sebutkan di sini. Dan antaranya ialah Simon Dean, Lewis, and Clifford, Lance Rich. Mereka-mereka inilah yang telah mengiktiraf bahawa selain daripada ubat-ubat yang mereka yakin bahawa di sana tidak boleh lari daripada tuntutan agama. Lalu badan-badan organisasi profesional seperti apa? American Psychological Association dan juga American Counseling Association yang mengiktiraf dan mengakui bahawa agama merupakan satu elemen yang memberikan sumbangan kepada perkembangan dan kefungsian manusia. Jadi maknanya mereka tidak menafikan bahawa dalam kemurungan yang berlaku secara global pada hari ini, dalam keadaan lebih daripada 400 ke 500 juta penderita di seluruh dunia, angka tersebut terus meningkat. Ini yang dibuktikan. Sebab itu kajian-kajian, finding, dapatan-dapatan yang kita boleh dapat daripada jurnal-jurnal, antaranya saya membaca dalam Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities. And Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities
yang baru-baru ni, kajian ini dibuat, iaitu pada Disember 2020. Maknanya baru-baru lagi. Baru beberapa bulan yang lalu. Dan antaranya itu mereka buat kajian tentang practice of religious values in overcoming depression and during COVID-19 pandemic. Apa pun yang disebut sebagai pengamalan nilai agama dalam mengatasi kemurungan semasa pandemik COVID-19. Sebab itu, perkara ini saya nak kaitkan dengan surah yang saya bacakan. Bagaimana surah ini sangat penting untuk kita hadam. Di sana ada 8 perkara yang diajarkan oleh surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij yang saya bacakan beberapa ayat daripada ayat 19 sehinggalah kepada ayat yang ke-33. Sangat penting kepada perkongsian kita pada pagi ini untuk kita nak overcome ataupun kita nak cuba meredakan ataupun kita nak cuba tanamkan keyakinan kepada umat Islam khususnya di sana bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita apa yang dinamakan ubat dalam kita menghadapi kemurungan, dalam kita memahami hakikat penciptaan manusia. Boleh deh? Boleh insya-Allah. Supaya kita faham. Di sini ada ada berapa? Ada lebih kurang 8 perkara yang mesti kita amalkan dalam kita menghadapi kemurungan, stres dan sebagainya, khususnya dalam pandemik pada hari ini. Sebagai orang Islam dan pandangan Al-Quran yang mana Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahawa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Quran itu apa yang dinamakan shifaa'un, penawar, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-Isra ayat 82. Sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita dengar bagaimana Allah menyebut perkataan halu'ah. Innal insana khuliqa halu'ah. Dan sesungguh-sungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Maknanya pertama kita kena faham bahawa manusia itu secara fitrahnya, secara semula jadinya, sunnatullahnya, peraturannya, nature-nya, dia ada perasaan resah. Dia ada perasaan bimbang. Dia ada perasaan gusar. Dia ada perasaan stres. Yang dipanggil halu'ah. Itu juga disebut dalam kajian-kajian kebimbangan yang dipanggil anxiety. Sebab itu sifat manusia bila dia stres, kita kena faham bahawa ia merupakan fitrah manusia. Itu sendiri. Bila mana dia ada tekanan, ada ancaman, ada perkara-perkara yang menyebabkan dia jadi bimbang. Itu merupakan fitrah manusia yang mesti diraikan. Nak sebutnya itulah dia seni penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk yang bernama manusia, dia sentiasa bimbang. Apa yang menjadi masalah ialah yang dipanggil overstress. Maknanya bimbang yang berlebihan. Bimbang yang membawa kepada mudarat. Kemurungan, depression, kesedihan, putus asa, lemah jiwa yang boleh menyebabkan manusia itu bertindak di luar daripada kotak pemikiran dia. Apatah lagi dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan norma-norma agama dan batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menjadi perbincangan kita. Lalu Allah sebutkan dalam arti kata halu'ah. Innal insana khuliqa halu'ah. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan keadaan halu'ah. Dan halu'ah ini disebutkan di dalam, menurut Ibnu Manzur, perkataan halu'ah itu boleh membawa maksud iaitu al-hirsu. Al-hirsu. Yang pertama membawa maksud gopoh. Sifat manusia itu gopoh. Yang kedua, al-jaza'. Al-jaza'. Al-jaza' maksudnya resah. Sifat manusia itu resah. Yang ketiga disebut perkataan halu'ah itu dipanggil qillatus sabri.
qillatu sabri, iaitu kurangnya sabar. Kurangnya sabar. Ini 3 perkara yang disyarahkan oleh Ibnu Manzur, perkataan yang dinamakan halu'ah. Ibnu Katsir menyatakan, kan, dalam erti kata yang menjadikan manusia itu, dalam erti kata resah dan gelisah, kurang sabar. Manakala ahli tafsir menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia itu resah gelisah, lagi bakhil, kedekut. Kan? Lagi bakhil, kedekut. Menurut Imam Al-Qurtubi, imam daripada Al-Qurdova, imam tafsir, kita ada tafsir Al-Qurtubi, maksud halu'ah itu ialah sangat kikir, sangat kedekut dan sangat keji kegelisahannya. Dan selain itu juga dia bermaksud orang yang tidak pernah kenyang atau orang yang tidak pernah bersyukur apabila mendapat kebaikan dan tidak bersabar apabila mendapat kemudaratan. Di atas sifat manusia yang Allah ciptakan, innal insana khuliqa halu'a. Bahawa manusia itu Allah ciptakan dengan keluh kesah. Iza massahu syarru jazu'a. Apabila mereka itu diuji dengan kesusahan, lalu mereka berkeluh kesah. Jazu'ah ini maknanya mereka berkeluh kesah apabila mereka mendapat ujian. Wa iza massahul khairu manu'ah. Apabila Allah berikan kepada mereka itu sedikit nikmat, sifat mereka itu akan menjadi apa? Akan menjadi manu'ah, menjadi sangat bakhil. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maknanya Ibnu Katsir rahimahullah menyebut manusia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat resah dan gelisah. Terutamanya apabila mereka itu ditimpa keadaan yang menyusahkan. Antaranya ialah kemiskinan, kekurangan harta, kehilangan harta benda, kematian, dan timpa penyakit. Mereka akan gusar dan mengeluh. Dan hati pula hancur kerana rasa takut yang amat menyeramkan. Dan akhirnya dia akan merasa putus asa daripada mendapat kebaikan. Tetapi apabila manusia mendapat kenikmatan daripada Allah, mereka akan menjadi kedekut untuk berkongsi dengan orang lain dan menolak untuk memberikan hak Allah Subhanahu Wa Taala daripada nikmat yang diperolehinya itu. Manusia akan berkeluh kesah apabila hartanya menjadi sedikit, miskin dan tidak mempunyai harta. Selain itu, berkeluh kesah kebanyakan manusia tidak sabar dengan keadaan kekurangan harta dan miskin. Sebaliknya manusia berubah menjadi kedekut apabila mempunyai harta dan enggan mengakukan amal kebajikan untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pendapat daripada At-Tabari, daripada tafsir At-Tabari mengenai ayat yang saya bacakan, ayat 19, 20 dan 21. Maknanya sahabat, di sini kita tengok bahawa sifat manusia itu secara fitrahnya dalam keadaan Allah ciptakan kesenian penciptaan manusia itu, dia ada perasaan bimbang. Dia ada perasaan bimbang, ada stres yang perlu diuruskan agar dia tidak menjadi overstress. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut bagaimana manusia itu apabila Allah ujikan pada mereka dan hartanya jadi sedikit, jadi miskin. Dulu kaya jadi susah. Dulu senang jadi payah. Dulu ada duit, tak ada duit. Dulu harta banyak jadi sedikit. Allah ujikan dengan wabak. Allah ujikan dengan kesusahan. Allah ujikan dengan kemiskinan. Ayat ini sangat sesuai dan sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai perbincangan. Bagaimana ayat ini mengajar kepada kita bagaimana kita nak overcome perasaan itu, kebimbangan itu dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ma'arij ini. Supaya kita dapat sedikit pegangan, kita mendapat petunjuk dalam kita menghadapi kebimbangan ini. Yang dipanggil sebagai anxiety ataupun kita panggil depression ataupun kebimbangan. Jadi dalam surah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
orang-orang yang terkeluar daripada kan, orang-orang yang dipanggil kan, halu'ah ini. Orang-orang yang duduk dalam kan, dalam lingkungan. Kan? Orang yang duduk dalam lingkungan yang dipanggil lingkungan yang kebimbangan ataupun overstress. Lalu Allah mengajarkan kepada kita beberapa golongan yang terkeluar ataupun yang diajar oleh Allah agar dia tidak sangat banyak anxiety, kebimbangan dia sehingga membawa kepada mudarat. Sehingga kemuncak dia kita lihat kajian-kajian yang dilakukan menunjukkan manusia itu sampai tahap kepada sanggup membunuh diri. Kerana terlalu stres, seolah-olah kehidupan itu sudah berakhir. Di sini Allah berikan jalan keluar kepada kita. Kan? Iaitu illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Yang pertama Allah mengajar kepada kita iaitu cara nak keluar daripada kan, stres ini. Yang pertama iaitu tetap mengerjakan solat. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Iaitu orang-orang yang dia melakukan kerja iaitu namanya kan, orang-orang yang sentiasa mendirikan solat. Dalam isu ini kalau kita lihat perkataan daimun. Daimun bermakna orang yang mentaati Allah dengan mengerjakan, melaksanakan kewajipan solat secara istiqamah dan tidak sedikit pun melalaikannya. Maknanya orang yang daimun ini mudawwamah. Orang yang sentiasa melaksanakan solatnya. Dalam keadaan tenang, dalam keadaan darurat, dalam keadaan berjemaah, dalam keadaan seorang. Dalam keadaan boleh pergi masjid, dalam keadaan tak boleh pergi masjid. Dalam keadaan dia sehat, dalam keadaan dia sakit. Orang yang daimun. Orang yang duduk kekal dalam mendirikan solatnya. Orang yang istiqamah dalam solatnya. Dan dalam erti kata lain, ianya juga disebut sebagai orang yang solat ini, orang yang duduk dalam suasana, dia ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu buku nama dia Solat, ya, kebaikan dari perspektif sains. Dan buku ni buku yang diterbitkan oleh researcher, pengkaji daripada Malaysia, daripada Universiti Melaya. Dan buku ini buku yang telah diterbitkan oleh Universiti Melaya. Researcher ni iaitu Fatimah Ibrahim, Profesor Fatimah Ibrahim bin Fatimah Ibrahim. Keduanya iaitu Profesor Wan Azman Wan Ahmad. Yang menariknya, salah seorang daripada mereka namanya ialah Eng Siu Chok. Eng Siu Chok. Maknanya bukan Islam. Bukan Islam. Tetapi yang menariknya daripada dapatan yang dilakukan, iaitu mengkaji tentang gelombang otak, tentang perasaan, tentang jiwa, tentang stres dan sebagainya. Eng Siu Chok ini dia buat kajian, antaranya orang bukan Islam. Maka dalam kajian ini dipakaikan orang yang solat itu satu pakaian, kemudian dihubungkan dengan komputer dan alat-alat tertentu mengkaji tentang gelombang manusia ketika solat. Jadi dapatan menunjukkan bahawa orang yang solat ini sangat tenang. Gelombang otaknya sangat baik. Dan keadaan yang paling baik, yang paling tenang ketika sujud. Sebab itu orang yang solat tetap solat, orang yang istiqamah dengan solat, orang-orang yang tenang. Dalam keadaan yang mengkaji ini iaitu orang yang bukan Islam. Sebab tu saya kata, dalam kehidupan kita, kajian kita, bahawa bila mana Allah mengajar kita, mintalah tolongan daripada Allah dalam erti kata, bisabri wassalat. Dengan bersabar dan solat. Dan kita yang mengeluh ni dengan kehidupan kita ni pada hari ini, cuba kita tengok solat kita. Kita tengok solat isteri kita, anak-anak kita. Dalam keadaan solat yang menjadi tonggak pada agama, as-salatu imaduddin. Dalam keadaan pada hari ini orang mengeluh. Kerana apa? Mengeluh tentang kehidupan dunianya. Tetapi hubungan dia dengan Allah tidak dijaga.
Kalaulah diibaratkan solat itu sebagai tiang yang boleh membuat hubungan, dalam arti kata lain, aktiviti solat itu mendekatkan diri kepada Allah. Sebab tu orang yang kuat berpaut pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak timbul dalam kehidupan mereka untuk menjadi orang-orang yang menjadi lemah. Pada bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup sempurna. Ini kita tanamkan dalam jiwa kita. Qul huwallahu ahadun. Allahus samad. Maknanya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kepada Allah lah tertumpu kepada sekalian hajat-hajat daripada makhluk-makhluknya. Makhluk yang berhajat kepada Allah. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Innallaha ghaniyun hamidun. Allah itu sangat kaya lagi maha terpuji. Maknanya, kalau kita beriman, tak menambah martabat Allah. Kalau kita kufur, tidak mengurang martabat Allah. Kita yang memerlukan pada Allah. Allah tidak memerlukan pada kita. Dan kalaulah kita tahu bahawa Allah itu Tuhan yang mutlak, Tuhan yang maha sempurna, bersifat dengan segala sifat-sifat kekesempurnaan. Lalu bila kita bersandar kepada dia, kita dekat diri dengan dia, berhubung dengan dia, dengan satu aktiviti, satu ibadah yang namanya solat, bagaimana mungkin orang ini dipersia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang pertama. Yang pertama, ayat keberapa tu? Ayat 22. Kemudian seterusnya, orang yang tidak stres, yang tidak bimbang, tidak ada anxiety dalam kehidupan, iaitu walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Haqqun ma'lum. Iaitu yang kedua yang kita panggil orang-orang yang menunaikan hak harta dengan sedekah dan zakat. Disebut dengan perkataan fi amwalihim. Haqqun ma'lum. Iaitu hak ataupun yang dipanggil zakat. Yang wajib ke atasnya dikeluarkan. Sebab tu bila mana pandemik ini, kita lihat bila kurangnya harta, kita menjadi semakin kikir. Kita menjadi semakin bakhil. Kita menjadi orang-orang yang semakin bakhil. Kita kena ingat di sana ada terapi yang namanya terapi iaitu harta. Yang disebutkan dalam surah Al-Ma'arij pada ayat 23 ini. Bahawa Allah mengajar kepada kita bahawa harta-harta itu sebahagian daripada menghilang atau mengubat penyakit kita. Penyakit hati kita. Dan kita mengeratkan hubungan dengan manusia. Dan hadis Nabi SAW daripada Abi Umamah. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dawu mardakum bis sadaqah. Dawu mardakum bis sadaqah. Nabi kata, ubatlah penyakit kamu dengan bersedekah. Dalam hal ini ada dua bentuk penyakit. Dipanggil amrad, al-amrad al-qalbiyah. Iaitu penyakit hati. Seperti bimbang, seperti resah, seperti penyakit bakhil. Ini semua penyakit hati. Yang kedua penyakit yang dipanggil al-amrad al-jasadiyah ataupun al-badaniyah. Penyakit fizikal. Ramai orang yang sakit, dia ubat dengan sedekah. Dia kata, Ustaz, saya dah berhabis beratus dengan sedekah. Kerana kadang-kadang ia dalam kehidupan kita ini ada hak orang lain. Seperti zakat yang kita tak keluarkan. Seperti sedekah yang kita tak ada. Kerana zakat itu perkara yang kita panggil wajib. Apabila sampai kepada syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat. Itu. Yang kedua ada benda yang namanya sunat, iaitu sedekah. Dan sedekah ini yang dipanggil terapi, yang dipanggil amalan filantropi. Tuan-tuan, puan-puan muslimat pernah mendengar apa dikata kedermawanan. Kedermawanan. Tak pernah dengar. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam ayat yang kita lihat, apabila orang itu bersedekah, dia memberi
Ini yang dipanggil dia terapi hati dia. Ini yang dipanggil dalam istilah psikologinya filantropi, iaitu kedermawanan. Ini benda yang boleh mengubat jiwa yang resah. Sebab bila kita memberi, kita menceriakan orang lain. Dan juga kita menceriakan diri kita sendiri. Ini yang dipanggil sebagai satu ekspresi rasa cinta. Satu ekspresi rasa cinta. Sebab itu kita membuat hubungan baik dengan orang lain. Sebab tu orang yang bersedekah ini, dia ni gembira, dia dekat dengan manusia. Nabi menyebut daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menyebut dengan perkataan as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nar, wa ba'idun minan nar. Nabi kata sesungguhnya orang yang pemurah, as-sakha. Sakhi ini orang yang pemurah. Dia dekat dengan Allah. Dia dekat dengan syurga. Dan dia dekat dengan manusia. Dan dia jauh. Ba'idun minan nar. Jauh daripada neraka. Tengok. Ada satu amalan yang boleh mendekatkan kita dengan Allah. Ada satu amalan yang boleh mendekatkan kita dengan syurga. Yang boleh mendekatkan kita dengan manusia. Iaitu as-sadaqah. Sebab itu inilah kita membina hubungan dengan manusia. Ini yang kita kata terapi yang kita panggil filantropi. Iaitu kedermawanan itu yang ditunjukkan dalam surah Al-Ma'arij merupakan sebahagian daripada terapi daripada penyakit anxiety, kebimbangan, keresahan, overstress. Dan apabila kita dekat dengan Allah dengan sebab sedekah, dan Allah menurunkan rahmat dia. Di samping kita dekat dengan manusia. Sebab tu kata Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang ulama tersohor di Asia Tenggara. Dia kata kalau kamu kaya, gembirakan hatimu. Kamu dapat mengisi perut yang kosong. Kamu dapat menutup tubuh yang bertelanjang. Dan mereka mengangkat tangan memuji-muji Allah. Mendoakan kesejahteraan ke atas kamu. Dan sebab itu dalam isu pandemik hari ini, Allah mendidik diri kita supaya lebih banyak bersedekah, menjadi orang-orang yang membantu dalam bentuk kewangan. Dan hakikatnya ia merupakan terapi. Dan sebab itu lagi banyak kita memberi, lagi banyak Allah akan beri kita, Allah tambah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Inilah hakikat dia. Tidak ada apa yang kamu berikan melainkan Allah akan ganti. Ini jaminan daripada Allah, satu. Yang kedua, yang gantinya Allah. Yang ketiga, Allah mengganti dengan lebih baik yang tak dapat kita fikirkan dengan akal pemikiran kita. Dengan sebab bersedekah. Ini terapi yang diajarkan dalam surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-24. Seterusnya, Allah mengajar kepada kita yang ketiga, kita nak mengelakkan overstress itu, iaitu Allah menyebut walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Orang yang percaya kepada hari akhirat dengan mengerjakan amal-amal soleh. Sebab itu amal-amal yang soleh itu dibina daripada keimanan. Sebagai contoh Allah sebut dalam surah namanya surah Wal Asr. Surah Al Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Tengok. Allah gandingkan iman itu dengan amal yang soleh. Dan orang-orang yang beriman pada hari akhirat. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Allah mengajar pada kita orang yang bertakwa itu dia membina keyakinan dia pada perkara-perkara iman, perkara-perkara yang ghaib. Daripada perkara yang ghaib itu diikat sebagai pancangan rukun Islam yang 5
dipanggil kalimatus syahadah. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman pada nabi-nabi, beriman pada hari kiamat, beriman pada qada dan qadar Allah, lalu dibinanya wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dibinanya amal-amal yang soleh itu daripada keimanan. Sebab tu keyakinan kepada hari kiamat, banyak kita tengok dia membina jiwa-jiwa dengan amal yang soleh. Sebab dia yakin bahawa sembahyang dia itu tadi, sedekah dia itu tadi, amal-amal soleh dia tadi, yang dilakukan dalam pandemik dan luar pandemik akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia menggunakan kaedah ini. And man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, kata Nabi, hendaklah dia berkata yang baik ataupun dia diam. Dia gunakan perkataan-perkataan dia, calling people to Allah, untuk bawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan menyeru manusia kepada Allah itulah dengan seruan yang paling baik. Mengajak manusia itu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia beramal dengan amal yang soleh. Bahawa inilah syarat dia. Yang kedua, kalau dalam hadis ini juga menyebut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, apa dia? Fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia muliakan jirannya. Jirannya. Ini juga amal-amal yang baik. Sebab itu kita tengok dalam suasana pandemik hari ini, siapa yang cakna pada jiran dia, di depan rumah, belakang rumah, kiri dan kanan. Dia bertanya tentang makan, tentang sehat, tentang kurang, tentang apa yang diperlukan. Dia ada perasaan itu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, kata Nabi, orang-orang ini dia memuliakan tetamunya. Nak sebutnya bahawa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu orang-orang yang mana dia beramal dengan amal yang soleh. Maka ini yang ketiga. Dia tanam dan pancangkan keyakinan dia kepada hari kiamat, dan dia menambah kerja baik dia, amal-amal soleh dia di atas muka bumi. Yang keempat, Allah sebut walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun. Walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Iaitu orang yang takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita panggil takwa. Takwa al-imtithalu bi awamirillah wajtinabu nawahihi. Orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang inilah orang-orang yang duduk dalam suasana dirinya dalam keadaan dia tengok diri dia apa-apa yang Allah perintah dan apa-apa yang Allah larang untuk diamalkan dengan sebaik mungkin. Ini yang juga disebutkan oleh Allah dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada azab api neraka Allah, yang mana bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu batan. Di atasnya terdapat malaikat yang cukup keras, cukup tegas dalam melaksanakan tugasnya, dan tidak pernah maksiat, menderhaka ataupun engkar kepada segala titah perintah Allah kepadanya. Ini sifat malaikat. Dan juga Allah mengajar pada kita, perasaan tidak aman dengan azab Allah merupakan satu ancaman kepada orang-orang yang bertakwa. Sebab tu dia sentiasa melakukan introspection. Dia selalu buat diri dia, dia muhasabah diri dia. Inilah ciri yang keberapa? Yang keempat. Yang disebutkan dalam surah Al-Ma'arij. Untuk menghilangkan stres.
Orang-orang yang mana dia jauh daripada anxiety, overstress, kebimbangan, kekecewaan, keresahan, kemurungan sehingga nak bunuh diri. Dia bina daripada satu ibadah kepada satu ibadah, satu aktiviti kepada satu aktiviti yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima secara ringkas, orang yang menjaga kehormatan diri daripada melakukan zina. Allah sebut walladzina hum li furujihim hafizun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Daripada apa? Daripada melakukan zina. Sebab tu zina ini menyebabkan diri kita stres. Kerana orang yang beriman tu tadi yang menjaga batas-batas kehidupan mereka, melainkan dengan apa yang Allah perintah. Termasuklah dalam meletakkan kemaluan mereka. Mereka letakkan pada tempat yang diperintahkan oleh Allah dengan melakukan apa dia? Nikah. Sebab tu meletakkan kemaluan juga kepada benda yang halal, iaitu kepada isterinya, merupakan satu keutamaan prioriti orang yang beriman dalam mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya perkara yang boleh membawa kepada kita rasa resah gelisah ialah zina. Zina ini menyebabkan seseorang itu merasa tidak selamat. Dan secara psikologinya, orang yang berzina ini orang yang sakit jiwa. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, atazinu li bizina." Ketika Nabi sedang duduk bersama sahabat-sahabat, dia datang, dia kata, "Wahai Rasulullah, engkau izinkan aku berzina tak?" Sahabat lain bangun nak katak dia, nak pukul dia. Kurang hajak sungguh. Dia tak katalah kurang hajak. Dia bukan orang Kedah. Tapi nak sebutnya, persoalan itu ditanyakan kepada Nabi. Nak melakukan dosa yang cukup besar. Antaranya zina. Iaitu dosa besar. Minal kabair. Nabi kata, biar aku yang bercakap dengannya. Nabi kata, sukakah kamu perzinaan itu berlaku kepada adik kamu? Tidak Rasulullah. Kakak kamu? Tidak. Ibu kamu? Tidak. Ibu saudara kamu? Tidak. Nabi kata, kalau kamu tidak bersetuju perzinaan itu berlaku kepada saudara maramu, bagaimana kamu boleh bersetuju zina itu berlaku kepada orang lain? Orang lain juga tidak bersetuju perzinaan itu berlaku kepada kaum keluarga mereka. Laki-laki ini terdiam. Dalam masa yang sama, dia kata, ya wahai Rasulullah, aku bersumpah dengan nama Allah, aku tidak akan berzina lagi. Sebab itu zina ini satu benda secara psikologinya, benda yang menyebabkan seseorang itu resah gelisah. Dan orang-orang yang baik, orang yang beriman dan bertakwa, orang yang melampiaskan, yang menyalurkan kehendak naluri dia, gharizah, keinginan dia, yang kita panggil sexual desire, syahwat dia, kepada saluran yang betul. Kerana kita manusia ada syahwat. Kita manusia, kita ada kehendak. Kita ada nafsu. Orang yang baik, dia pandai menguruskan kehendak nafsunya pada tempat yang dikirakan pahala. Lalu tempat pahalanya ialah bernikah. Dan menikah itu merupakan sunnah Nabi SAW. Sebab tu orang yang duduk dalam keadaan ini, dia tidak akan melakukan zina. Kemudian seterusnya yang keenam, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan Allah menyebutkan orang-orang yang menjaga amanah dan janji. Sebab tu orang-orang yang menjaga amanah dan janji ini orang yang duduk dalam dalam kerangka dan lingkungan orang-orang yang tidak stres. Dan orang-orang yang menjaga amanah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah amanahkan kita apa? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa'abaina an yahmilnaha fa'ashfaqna minha fahamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Allah sebut dalam suratul Ahzab ayat 72.
Sesungguhnya kami telah membentangkan amanah itu. Perkataan inna aradna aradani ma'aradni. Bukan Allah beri pada manusia. Tidak. Allah tunjuk saja. Kan? Allah bukan beri pada makhluk-makhluk yang besar ni. Pada gunung ganang, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung ganang. Allah tunjukkan saja. Allah display saja. Bukan Allah beri pada mereka. Allah beri pada makhluk yang besar ini. Amanah. Tetapi mereka tak sanggup nak pikul. Lalu dipikul oleh manusia yang kerdil, yang sifat dia innahu kana zaluman jahula. Sifat manusia yang sangat zalim dan sangat-sangat jahil. Sanggup memikul amanah. Amanah apa kata ulama? Yang pertama, amanah ubudiyah, pengabdian. Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hamba yang dia menjaga amanah dia kepada Allah. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdi diri kepadaku. Jadi amanah ini, janji ini yang mereka pikul sejak alam ruh. Bila Allah bertanya, alastu birabbikum qalu bala. Bukankah aku ni Tuhan kamu? Ya, engkau Tuhan aku. Jawab semua roh dalam memikul amanah dia. Bila dia lahir ke dunia, dia membesar, dia menjadi manusia yang akil balik, manusia yang Islam. Lalu dia menyebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia memikul amanah dia. Sesungguhnya solat aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku ikut Islam. Syariat ini yang mesti dipikul. Syariat ini yang mana dia memegang amanah sebagai hamba yang tunduk patuh kepada Allah. Sebab itu sifat hamba iaitu al-inqiyad. Apa dia? Merendah diri. Sifat hamba merendah diri. Itu sifat hamba. Tetapi hari ini, sifat merendah diri itu sudah hilang. Lalu bagaimana kita nak meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala? Tanda kita merendah diri, kita ada al-ita'ah. Al-ita'ah. Dia taat segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah perintah? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam menyeluruh. Maksudnya, masuk dalam Islam ini menyeluruh daripada seluruh aspek kehidupan kita. Islam is a way of life. Islam is a complete way of life. Islam ialah satu cara hidup yang lengkap. Sebab itu orang yang mengambil Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap, inilah amanah yang kedua yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menjadikan kita ni sebagai khalifah, iaitu manusia, spesies manusia yang Allah letakkan kat planet bernama bumi untuk melaksanakan polisi Allah, iaitu iqamatuddin wa siyasatud dunya bih, iaitu mendirikan agama, menegakkan agama ini dengan satu sistem yang namanya al-Islam. Itulah amanah. Dan juga janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keenam. Seterusnya yang ketujuh, dalam surah ini sebut walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Orang-orang yang mana orang-orang yang menjadi saksi yang adil. Maksud kat sini ialah orang-orang yang menyatakan kebenaran, orang yang tidak khianat. Orang yang memberikan sesuatu itu pada haknya. Sebab itu disebut al-adlu, iaitu wad'u syai' fi mahallihi. Jadi katakan al-adlu, keadilan itu orang yang meletakkan satu pada tempatnya. Lawan bagi al-adlu ialah al-zulmu, wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Letak sesuatu bukan pada tempatnya. Ini yang kita maksud memberikan sesuatu itu pada hak yang sewajarnya. Maknanya orang-orang yang menjadi saksi yang adil ini, orang-orang yang membenarkan apa tadi? Amanah itu tadi. Maknanya orang yang adil.
di atas kesaksiannya. Dia tidak berbohong. Sebab tu orang yang adil itu jiwanya merdeka. Lawan bagi orang yang tak adil, yang tak merdeka itu orang yang khianat. Sebab tu orang yang berbohong dia tidak merdeka. Sebab tu orang yang berbohong satu perkara, dia akan terus berbohong untuk mempertahankan pembohongannya. Jadi orang ini sentiasa dalam keadaan berbohong. Orang yang tidak merdeka. Sebab tu sifat berbohong, berdusta ini ialah sifat orang-orang munafik. Tanda-tanda orang munafik itu, kata Rasulullah, ada 3. Antaranya, apabila dia berkata-kata, dia berbohong. Dan apabila dia itu berjanji, dia mungkiri. Dan apabila dia itu, dia berikan amanah, dia khianat. Hadis sahih. 3 benda ni terangkum. Orang-orang yang berbohong, orang mungkiri janji, orang yang khianat. Ini sifat orang munafik. Sebab tu orang yang tidak ada keikhlasan dalam kehidupan dia, jiwanya sakit. Jiwanya sakit. Dia berbohong kepada Allah. Sedangkan Allah tahu pembohongannya. Yukhadi'un Allah. Yukhadi'un Allah. Ini Allah sebut sifat orang munafik. Membohongi Allah. Al-khida'ah. Khadi'. Tetapi dia lupa bahawa Allah tahu akan pembohongan dia. Sebab tu dia menyembunyikan kekufurannya dalam hati. Dia menzahirkan keislamannya kepada orang-orang yang beriman. Wa na'udzubillahi min dzalik. Seterusnya yang ke-8 yang terakhir. Allah sebut walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Dalam ayat yang pertama tu tadi kita bincangkan orang-orang yang sembahyangnya daimun. Dalam hal ini disebut dengan perkataan yuhafizun. Orang yang memelihara solatnya. Tadi pertama, daimun. Orang yang istiqamah tidak tinggal solat. Dan dalam syarat yang ke-8, Allah sebut dalam ayat yang keberapa ni? Ayat yang ketiga, ayat yang ke-34. Allah mengajar kepada kita, orang yang sifatnya walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Bukan saja dia istiqamah dalam solatnya, solatnya berkualiti. Yuhafizun maksudnya orang yang bersolat dengan penuh penuh khusyuk. Solatnya ada kualiti. Daripada wuduknya, daripada rukunnya, daripada adabnya, sunatnya, hatinya, pergerakannya, perkataannya dalam keadaan solat yang begitu berkualiti. Ada muhafazah. Solat yang bukan main-main. Bukan secara zahirnya saja. Tapi solat yang ada kualiti. Yang mana solat ada kualiti ini, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tetapi di sana ada yang solat. Tetapi solatnya sahun. Fawailul lil musallina allazina hum an salatihim sahun. Allah sebut dalam Al-Quran, surah Al-Ma'un. Celakalah orang yang solat tetapi lalai daripada solatnya. Bukan saja dia bersolat secara zahir, tetapi di sana dia tidak menjaga adab-adab solat, waktu solat, hatinya lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak ada kualiti. Dan juga ditafsirkan juga solat orang munafik. Solat tunjukkan orang, solat bila orang ada. Kalau seorang-seorang tak solat, solat dalam keadaan bermalas-malas, solat di ujung-ujung waktu, solat dalam keadaan tidak ada program yang baik dalam kehidupan dia. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij, 8 perkara yang mengelakkan kita daripada stres, overstress, depression, kekecewaan, dan Allah jaga kita dan Allah berkati hidup kita dalam keadaan ia merupakan sebahagian daripada kaedah yang ditentukan oleh Allah. Sebab itu bila kita sebut tentang anxiety, kebimbangan, stres, semua ini merupakan fitrah manusia. Tetapi bagaimana kita mengurus stres dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab tu dalam kajian-kajian tu tadi yang saya ambil daripada beberapa jurnal sebagai tatapan dan santapan sahabat-sahabat pada kuliah subuh hari ini dengan merujuk kita kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita dapat amalkan ayat ini dan kita dapat amalkan intipati daripada ayat ini untuk kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tersebut, yang dijauhkan daripada penyakit yang namanya penyakit kebimbangan, penyakit yang boleh merosakkan pemikiran kita, akal kita, dan menjauhkan daripada orang-orang yang dijerumuskan dalam perkara-perkara yang wa na'udzubillah min dzalik, sehingga membawa kepada membunuh diri dan sebagainya. Jadi saya rasa cukup sekarang itu. Dan mudah-mudahan Allah berkati tuan-tuan perempuan muslimin muslimat dalam perjumpaan kita pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai dan kita panjang-panjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami ya Allah dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami, ampunkan dosa suami isteri kami, anak-anak, adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami, ampunkan dosa tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang tidak jemu-jemu membimbing kami ke arah jalan petunjuk-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat keturunan kami anak-anak yang soleh dan soleha, beriman dan bertakwa, mendirikan solat, menutup aurat, tahu membaca Al-Quran, anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami, anak yang boleh mengurus kerana jenazah kami, yang boleh mengusung keranda kami ke kubur, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau uji kami. Kalau Engkau uji kami, Engkau akan buka kelemahan kami. Engkau akan koyakkan tabir-tabir kelemahan kami nantinya, ya Allah. Di hujung nanti Kau akan azab kami. Wa na'udzubillah min dzalik. Wahai Allah, kami minta jauh daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta, dan juga penyakit-penyakit, ya Allah, yang kami tidak tahu, ya Allah, yang kami rasa berat berhadapan dengannya. Kau ambil balik penyakit ini, Kau pulangkan ke tempat asalnya, ya Allah. Dan sahabat-sahabat kami yang meninggal, Engkau anugerahkan pahala syahid. Sahabat-sahabat kami yang sakit, Engkau berikan kesabaran dan kesembuhan. Kepada mereka yang kesusahan, Engkau datangkan pertolongan-pertolongan. Bagi mereka yang resah, gelisah, kebimbangan, Engkau tenangkan hati mereka agar menjadi hamba-hamba-Mu yang duduk dalam suasana iman-iman yang tenang, iman-iman yang tenteram, dalam keadaan menjadi hamba yang taat patuh kepada-Mu sebagaimana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.